Assalamualaikum dan selamat petang kepada Puan Khadijah binti Adnan. Kumpulan kami terdiri daripada Divion, Anggun serta Fizatul Anisa. Kumpulan kami akan membentangkan tentang proses penerbitan ayat di antara ayat majmuk gabungan serta ayat majmuk campuran. Isi kandungan yang terdapat dalam kami punya perbentangan yang pertama iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran serta perbezaan proses penerbitan ayat majmuk gabungan serta ayat majmuk campuran. Okey, yang pertama iaitu ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ini terdiri daripada 4 subtopik, iaitu yang pertama definisi ayat majmuk gabungan, yang kedua syarat ayat majmuk gabungan, yang ketiga cara pembentukan ayat majmuk gabungan serta yang terakhir iaitu jenis gabungan. Definisi ayat majmuk gabungan. Apa itu ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan adalah dua atau lebih yang dibentuk dengan cara menggabungkan ayat-ayat tersebut menjadi satu ayat dengan penambahan kata hubung seperti dan, sambil, tetapi dan sebagainya. Yang kedua iaitu syarat pembentukan ayat majmuk gabungan ada 5. Yang pertama adalah setara sifatnya. Setara sifatnya bermaksud ayat-ayat itu boleh berdiri dengan sendiri. Contoh, Ali bermain bola, Abu bermain bola. Maka dengan itu dua ayat ini boleh digabungkan menjadi satu ayat menjadi Ali dan Abu bermain bola. Okay, yang kedua iaitu wujud hubungan satu ayat dengan ayat lain. Contoh, ayatnya Ali bermain bola dan Abu bermain bola mempunyai hubungan antara satu ayat ini dengan ayatnya ini. Yang ketiga iaitu ayat disusun berturut-turut. Contohnya, Ali bermain bola, Abu bermain bola. Yang pertama adalah ayat untuk Ali bermain bola. Maka dengan itu, Ali akan menjadi subjek yang pertama di dalam ayat gabungan. Ali dan Abu bermain bola. Okay, yang keempat iaitu ayat boleh digabungkan tanpa kata hubung. Contoh iaitu Ali duduk di pangkin, makan mangga. Intonasi, nada suara yang diberikan akan tidak memerlukan kata hubung sebagai dalam satu ayat. Okey. Yang kelima itu nada suara dijadikan penanda ataupun koma. Macam yang tadi, Ali duduk di pangkin, koma, makan mangga. Maka dengan itu nada suara itu boleh membuatkan dua ayat digabungkan. Ali duduk di pangkin, titik, Ali makan mangga. So bila digabungkan, tidak perlu kata hubung pun tidak mengapa. Maka dengan itu kita punya nada suara perlu menunjukkan gabungan. Ali duduk di pangkin, koma, makan mangga. Dan yang ketiga iaitu cara pembentukan ayat majmuk gabungan. Cara pembentukan ini gabungan memerlukan dua ayat atau lebih. Contoh ayat yang pertama iaitu saya ternampak kasut yang cantik. Selepas itu akan digabungkan dengan kata hubung iaitu lalu, dan ayatnya kedua iaitu saya membeli kasut yang cantik. Maka dengan itu bila digabungkan akan menjadi saya ternampak kasut yang cantik, lalu saya membeli kasut itu. Dan cara pembentukan ayat majmuk gabungan ini pula tidak boleh digabung sekiranya ayat itu tidak gramatis. Maksudnya ayat yang pertama tiada hubungan dengan ayat kedua. Contoh, saya ternampak kucing. Yang ayat kedua, rumah itu terbakar. Bila digabungkan, tidak akan menjadi ayat gramatis. Contoh, saya ternampak kucing dan rumah itu terbakar. Maka itu tiada hubungan, tiada gramatis di situ. Yang seterusnya, pembentukan ayat majmuk gabungan ni boleh terjadi dalam 4 kata tunggal, 5 atau 3. Contoh,
pada cuti sekolahnya lalu saya melawat nenek. Pada cuti sekolahnya lalu saya melawat datuk. Pada cuti sekolahnya lalu saya melawat abang saudara. Maka dengan itu bila digabungkan akan menjadi pada cuti sekolahnya lalu saya melawat datuk, nenek dan abang saudara. Maka dengan itu boleh digabungkan. Itu cara pembentukan ayat majmuk gabungan dengan menambahkan kata hubungan. Jika tidak mahu menambahkan kata hubungan, maka perlu meletakkan tanda koma, menunjukkan ada gabungan di antara dua ayat. Contoh yang seperti sebelum slide pembentangan tadi. Kata hubung tidak semestinya perlu ada dalam ayat majmuk gabungan. Maka dengan itu kita boleh letak koma. Selepas itu boleh berbagai-bagai ayat tunggal. Tapi ayat tunggal itu boleh berdiri sendiri. Seterusnya, sekiranya ayat majmuk gabungan mempunyai unsurnya sama seperti Ali bermain bola. Ayat kedua, Ali bermain basikal. Ali itu adalah unsurnya sama, maka bila digabungkan unsurnya sama boleh digugurkan. Ali boleh digugurkan. Maka ayat akan menjadi Ali bermain bola dan bermain basikal. Seperti itu. Selepas itu ayat majmuk gabungan ini boleh dibina mulai ayat perintah, ayat tanya, ayat penyata. Contoh, pergi masuk ke bilik dan tidur. Tanda seru. Dan yang terakhir adalah jenis gabungan. Jenis gabungan bagi ayat majmuk gabungan ni ada 3. Iaitu yang pertama, susunan fakta perturutan ataupun berturut-turut. Fakta dia berturut-turut. Kata hubung yang boleh digunakan adalah dan, lalu, lagi, serta dan sambil. Bagi susunan fakta pertentangan pula, ataupun fakta yang bertentangan dengan antara satu sama lain, kata hubung yang boleh digunakan iaitu tetapi, sebaliknya, namun, melainkan dan padahal. Dan yang terakhir iaitu menggunakan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung berpasangan itu iaitu lebih baik perkataan daripada, apakah perkataan ataupun, adakah perkataan atau adakah ataupun, dan sama ada perkataan atau. Okey. Mari kita lihat susunan fakta perturutan ataupun berturutan. Okey, susunan fakta berurutan iaitu susunan yang perlu secara berturut-turut. Huraian dia adalah gabungan ayat yang mempunyai susunan fakta berurutan dibentuk satu demi satu. Kata hubung yang boleh digunakan adalah dan, lalu, lagi, serta, sambil, tambahan pula, malahan, pertama, kemudian, kedua, begitu. Contoh ayat bagi susunan fakta berurutan ini iaitu buku itu berkulit tebal dan besar. Contoh yang kedua iaitu Mak Limah berkaki ayam sambil menyapu halaman rumah. Contoh yang pertama dan kedua itu mempunyai 2 ayat di dalam satu ayat yang dibentuk baharu. Iaitu buku itu berkulit tebal, titik, buku itu besar-besar. Bila digabungkan, perlu ditambahkan kata hubung. Maka fakta antara ayat yang pertama dan ayat kedua akan berurutan. Yang pertama dulu didahului dalam ayat gramatik baharu dan ayat yang kedua akan digabungkan dengan menambahkan kata hubung dan. Dan begitu juga kepada contoh yang kedua, iaitu ada penambahan kata hubung sambil di dalam 2 ayat, iaitu maknanya ayat pertama Mak Limah berkaki ayam sambil Mak Limah menyapu halaman rumah. Bila digabungkan akan menjadi Mak Limah berkaki ayam sambil menyapu halaman rumah. Begitu. Contohnya lain seperti
tambahan pula bangunan itu terbakar kerana maafkan saya. Tambahan pula bangunan itu terbakar pada hari semalam. Maksudnya akan berlaku fakta yang berurutan lah. Kata hubung yang pertama dan ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua akan digabungkan. Begitu. Contohnya lain iaitu ibu memasak nasi lalu ternampak seekor kucing. Begitu. Ada dua ayat iaitu ibu memasak nasi ditambahkan dengan kata hubung lalu. Ayat kedua, ibu ternampak kucing. Maka bila digabungkan akan menjadi susunan fakta berurutan ayat gramatis baharu. Maksudnya urutan urutan ayat pertama tambah dengan kata hubung dan urutan ayat kedua digabungkan ikut urutan. Dan yang seterusnya iaitu susunan fakta pertentangan. Susunan fakta pertentangan ini bermaksud gabungan ayat yang mempunyai fakta bertentangan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maksudnya mempunyai pertentangan fakta, iaitu kata hubung yang boleh digunakan dalam susunan fakta pertentangan ini ialah tetapi, sebaliknya, namun, melainkan, padahal. Contoh ayat yang pertama iaitu ibu memarahi kakak padahal adiknya membuat salah. Maka dengan itu ada dua ayat yang digabungkan, dua ayat bertentangan tetapi digabungkan dengan menggunakan kata hubung padahal. Iaitu yang pertama, ibu memarahi kakak, kata hubung padahal, dan ayat kedua iaitu adik yang membuat kesalahan. Maka bila digabungkan perlu ditambahkan kata hubung yang bertentangan dengan untuk menunjukkan pertentangan di antara ayat pertama dan ayat kedua, padahal. Dan contohnya kedua iaitu Ahmad malas belajar tapi dia selalu mendapat keputusan yang cemerlang. Kata hubung tetapi di antara ayat pertama dan kedua menunjukkan pertentangan antara ayat pertama dan kedua. Iaitu ayat pertama, Ahmad malas belajar. Lepas tu, selepas itu, Ahmad selalu mendapat keputusan cemerlang ataupun dia selalu mendapat keputusan cemerlang. Bila digabungkan dengan menggunakan kata hubung yang bertentangan, maka boleh membentuk satu ayat baharunya gramatis. Contohnya lain sepertinya Ali bermain bola. Sebaliknya, Abu bermain basikal. Maka dengan itu, satu ayat pertama iaitu Ali bermain bola dan ayat kedua iaitu Abu bermain basikal mempunyai pertentangan antara satu sama lain. Maka bila digabungkan dengan kata hubung sebaliknya akan membuatkan dua ayat itu boleh digabungkan yang menunjukkan pertentangan. Okey, yang seterusnya. Seterusnya iaitu, apa itu kata hubung berpasangan? Okey, kata hubung berpasangan ialah gabungan ayat dengan menggunakan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung berpasangan ni adalah lebih baik perkataan daripada, apakah perkataan ataupun, adakah perkataan atau, adakah perkataan ataupun, sama ada perkataan atau. Itu merupakan kata hubung yang berpasangan. Mereka perlu antara satu sama lain untuk membentuk satu ayat gramatis yang baharu. Lebih baik perlu digabungkan dengan daripada. Apakah perlu digabungkan dengan ataupun. Adakah perlu digabungkan ataupun. Atau sama ada perlu digabungkan dengan atau. Okay, contoh yang ayat yang pertama iaitu adakah cerita itu benar atau sekadar gurauan semata-mata. Maka dengan itu bila kita melihat ayat gramatis ini terdapat dua ayat tetapi bila digabungkan menjadi satu ayat gramatis baharu iaitu ayat pertama, adakah cerita itu benar. Ayat kedua,
Adakah cerita itu sekadar gurauan semata-mata? Bila digabungkan dengan menggunakan perkataan adakah atau, akan menjadi satu ayat gramatis yang baru, iaitu adakah cerita itu benar atau sekadar gurauan semata-mata. Okey, yang kedua iaitu contoh yang kedua iaitu lebih baik duduk di rumah daripada mendapat penyakit berjangkit. Kata hubung lebih baik daripada bila digabungkan akan menjadi satu ayat gramatis yang baru. Sedangkan di contoh yang kedua mempunyai dua ayat yang berbeza, iaitu duduk di rumah mendapat penyakit berjangkit. Bila digabungkan akan menjadi lebih baik duduk di rumah daripada mendapat penyakit berjangkit. Bila digabungkan akan menjadi satu ayat gramatis yang baharu. Okey, contohnya lain iaitu apakah situasi itu, apakah kejadian itu menjadi, adakah apakah kejadian itu meragut nyawa ataupun tiada sesiapa yang meninggal dunia. Begitu. Apakah dengan ataupun perlu digabungkan, kata hubung yang perlu digabungkan sebab mereka merupakan kata hubung berpasangan. Tidak boleh berdiri sendiri sebab lebih baik perlu ada daripada. Apakah perlu ada ataupun. Sekiranya tiada dua ayat yang berlainan tidak boleh digabungkan untuk menjadi ayat gramatis yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Syahadatul Anggun binti Abdul Rahim. Seterusnya, saya akan membentangkan ayat majmuk campuran. Dalam tajuk ini, saya akan membentangkan ciri-ciri ayat majmuk campuran dan beberapa contoh ayat majmuk campuran. Yang pertama ialah ciri-ciri ayat majmuk campuran. Ciri pertama ialah ayat majmuk campuran mengandungi lebih dari satu jenis ayat. Seterusnya, ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Maksudnya, dalam satu ayat majmuk campuran, terdapat beberapa jenis campuran dari ayat majmuk yang lain. Yang ketiga ialah, lazimnya ayat jenis ini ialah panjang, iaitu berjela-jela. Contoh ayat majmuk campuran yang pertama ialah, saya baru mula memasak, tetapi adik-adik yang penat berpuasa sudah menunggu di meja makan. Ayat tersebut terdiri daripada dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dalam tulisan merah dan ayat relatif dalam tulisan biru yang dipancangkan kepada ayat tersebut. Seterusnya, ayat yang kedua ialah, mereka sedang mencari penduduk yang kurang berkemampuan yang memerlukan bantuan pada musim banjir ini. Ayat di atas terdiri daripada dua ayat relatif yang dipancangkan ke dalam ayat induk, iaitu yang kurang berkemampuan dan yang memerlukan bantuan. Dalam ayat tersebut terbukti bahawa ayat majmuk campuran tidak semestinya mempunyai dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Sekiranya terdapat dua jenis ayat majmuk pancangan, ayat tersebut juga dikira sebagai ayat majmuk campuran. Subjek bagi ayat yang diberikan ialah mereka. Kata kerja pula mencari. Dan objek tepat pula penduduk. Contoh ayat majmuk campuran yang ketiga ialah, dia menyedari bahawa perbuatannya itu salah, tetapi dia tidak kisah mengulangi perbuatan itu walaupun dia tahu bahawa tindakannya hanya membazir wang dan dia akan dihukum jika diketahui oleh pihak berkuasa. Dalam ayat tersebut terdapat ayat relatif yang dipancangkan, iaitu dia menyedari bahawa perbuatannya itu salah, iaitu pada awal ayat tersebut. Kemudian ayat induknya pula, dia tahu bahawa tindakannya. Dia
dia tahu bahwa tindakannya, yaitu pada sini. Kemudian terdapat ayat komplement, yaitu hanya membazir wang dan dia akan dihukum jika diketahui oleh pihak berkuasa. Ayat tersebut mempunyai dua jenis ayat majmuk pancangan, yaitu relatif dan komplement. Seterusnya, contoh keempat bagi ayat majmuk campuran ialah ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang cuma ingin menyampaikan satu maklumat tetapi panjang kerana merupakan ayat majmuk campuran kerana mempunyai beberapa keterangan tambahan. Contoh ayatnya ialah jam tangan berjenama Anak Pak Atan telah dijumpai oleh pengawal keselamatan Sekolah Kebangsaan Semekar di kawasan padang sekolah itu semasa dia melakukan rondaan pada waktu malam. Dalam ayat tersebut, maklumat yang cuba untuk disampaikan ialah jam tangan tersebut telah dijumpai oleh pengawal keselamatan. Namun, terdapat keterangan bagi jam tangan berjenama, iaitu diberitahu bahawa jam tangan tersebut milik kepada anak Pak Atan. Selepas kata kerja pula, objek tepat ialah pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan pula diberi keterangan sebagai seorang pengawal yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Semekar dan diberikan juga keterangan tempat, iaitu kawasan padang di mana jam tangan tersebut dijumpai. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin mengucapkan selamat petang dan salam perintah kawalan pergerakan kepada Puan Khadijah. Saya akan membentang proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Yang seperti kita tahu sebelumnya tadi, ahli kumpulan saya yaitu Fizatul dan Nur Syahadatul Anggun telah menerangkan apa itu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Hari ini saya akan membentang proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Baiklah, pertama sekali saya akan menyentuh perbezaan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Pertama sekali saya akan perbezaan proses penerbitan ayat di antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran dapat dilihat melalui proses penguguran. Seperti yang kita tahu, proses penguguran ialah proses yang melibatkan penguguran frasa nama sebagai subjek dan penguguran frasa predikat, yaitu penguguran frasa nama sebagai subjek dan penguguran frasa predikat. Di dalam ayat majmuk gabungan, ini saya telah mengambil contoh, yaitu penguguran seluruh frasa predikat. Penguguran frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, kecuali frasa predikat yang terakhir boleh digugurkan. Contoh, Hani budak yang rajin dan Khairul budak yang rajin. Kita dapat lihat predikat bagi kedua-dua ayat tersebut adalah sama. Jadi, hasil dia ialah Hani dan Khairul budak yang rajin. Pada ayat yang pertama kita telah membuang predikat dan bagi ayat yang kedua pula kita kekalkan predikatnya. Bagi ayat majmuk campuran pula tiada proses penguguran berlaku kerana ayat majmuk campuran karena ayat-ayat yang disambungkan itu tidak mempunyai persamaan dalam frasa nama, frasa predikat dan frasa nama yang mendahului frasa relatif. Seperti yang kita tahu, ayat majmuk campuran adalah gabungan daripada ayat-ayat tunggal, ayat majmuk dengan ayat majmuk, yang bermaksud ayat tersebut adalah tidak setara. Baiklah, seterusnya saya akan membentang persamaan proses penerbitan ayat di antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran.
Kedua-dua ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran mempunyai persamaan melalui proses peluasan. Apa yang dimaksudkan dengan proses peluasan? Proses peluasan ialah proses yang menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu, dan proses ini biasanya disebut sebagai peluasan ayat. Dan proses peluasan boleh dibahagikan kepada 5 jenis. Yang pertama ialah peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, peluasan dengan frasa adverba, dan yang terakhir adalah peluasan melalui proses komplement. Baiklah, kami akan mengambil contoh untuk ayat majmuk gabungan, yaitu melalui peluasan dengan kata hubung, yaitu dua konstituen yang sama daripada 2 atau lebih keluarsa digabungkan. Contoh, abang suka membaca buku, rakannya suka membaca buku. Dan kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Situ kita dapat lihat peluasan dengan kata hubung. Baiklah, bagi ayat majmuk campuran pula, proses peluasan berlaku melalui proses kami mengambil contoh dalam peluasan melalui proses komplementasi. Apa itu proses komplementasi? Ialah proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu frasa nama dan memancangkannya pada suatu ayat yang lain sehingga menghasilkan peluasan kepada ayat tersebut. Contoh, Menteri Pelajaran yang baru memulakan tugasnya itu mengumumkan bahwa tumpuannya adalah memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.